rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bid'awai amin. Dan dinamakan tujuh sifat ini sifat ma'ani. Dan makna ma'ani itu perkara-perkara yang ada dengan jalan lekat dan tengah pada yang lain, kerana bahawasanya ia dibuat apa perkara yang ada. Dan dinamakan tujuh sifat ini. Jadi kita nak muzakarah bab istilahat. Bab istilah, bab panggilan. Jadi setiap suatu dalam dunia ini dia ada panggilan tersebut. Kalau tak ada panggilan nama dia, maka selalu panggil. Tak kerjaan ataupun bandaran dia tak sembang. Ni fokus no. Ini langgar. Kalau tak ada langgar tu mana tak ada, dia tak nama. Itu poin dulu. Di matialah ulama usul din, dia letak nama buat dia bakat. Semula suara mutakallimin, usul din, dia kata tujuh sifat tu. Tujuh sifat hak lepas dah. Start daripada hayah, kalau kita Baqarah ni, sampai kepada kalam. Dinamo tujuh sifat itu, dan ini yakni pada istilah ulama mutakallimin, tujuh sifat tu panggil sifat ma'ani. Panggilan dia. Hak lima lepas istilah dia panggil sifat salbi. Dan hak belum tu panggil sifat nafsiyah. Jadi ada istilah khas. Kalau kita kata di dalam hadis, orang ngaji hadis, tapi kita ni taklah ngaji dengan ayat ni. Jadi kalau ngaji mustalahat hadis, istilah hadis, dia ada hadis sahih, hadis hasan, hadis mursal, hadis tu hadis mauquf, hadis tu hadis musalsal. Dia semua ada istilahatnya. Hak mudah sekali, Tok Guru saya cerita istilahat dia hak mudah, orang mudah faham. Tengok tajwid. Tiap-tiap nun yang sakinah ataupun tanwin bila berjumpa dengan mana-mana satu daripada 6 huruf al-hinqa'ah, istilah tajwid panggil izhar halqi. Ya tak dah. Kalau bo panggil ikhlas. Kalau lam dengan ra panggil idgham bila ghunnah. Kalau mim ya nun waw ma'al ghunnah itu idgham. Apa dia? Itu panggil istilahat. Ni pun cara dia panggil istilah. Dinamakan dia, dinamakan tujuh sifat ini. Jadi kalau orang main ibadat, tujuh sifat ini dia boleh ini. Kalau yang elok, bagi kita. Dinamakan tujuh sifat itu. Itu sebab apa yang jauh itu tu. Setak dah ayat buat kumpul surat dah. Jauh. Kalau ini terdekat, tapi di zihir musannif dia kata ini. Kalau kita kata itu. Maka di sini tujuh sifat setak daripada hayat kalau Baqarah. Kalau kita lain setak pada qudrah, hasilnya sampai pada kalam panggil sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani dan makna ma'ani? Makna situ pengertian. Dan pengertian ma'ani itu ialah perkara-perkara. Dikandaki perkara itu sifat. Situ kan? Yakni sifat-sifat. Sifat yang ada. Ayo lagi dah. Sifat-sifat yang ada. Bukan yang bahasa ada dah ni. Yang ada. Dobit benda ada maklum. Sifat yang ada, dobit benda ada kita maklum. Tiap-tiap perkara yang dapat mana-mana satu dengan panca indera yang 5 panggil benda ada. Iaitu dapat dengan melihat, dapat dengan pendengar, dapat dengan perasa, dapat dengan penyentuh.
dapat dengan pencium. Kesemua lima-lima tu ialah benda ada. Kemudian kederak, nampak kan? Dengar kan? Bau kan? Tak. Buat andaian. Ulama buat andaian. Ada sampai tahap mana? Sekira buka hijab, buka tirai dinding, nescaya kita boleh lihat dan dengar. Seperti mana yang lepas, Nabi Musa boleh mendengarkan sifat kalam yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala, dengan bahawa Allah tambah tahu kepada Musa sifat pendengar dia, dengar semua anggota yang ada pada Musa dengan kalam Allah. Dan Allah buka hijab sekali lagi. Kita atas. Buka hijab. Tu kata benda ada. Di sini benda perkara sifat-sifat yang ada dia tu dengan jalan lekat. Lekat ke mana tak ni? Bukan kertas, ambil kertas, megang, lekat di dinding. Bukan macam tu. Lepas tu lekat hissi. Apa panggil? Lekat hak zahir. Di sini maksudnya sini lekat di sini maknanya ada di benda lain. Cukup. Pada benda macam ni, benda makhluk, benda fikir. Terkadang kita sampai dikit, terkadang tak sampai dikit. Dan tengah pula, lekat dan tengah pada yang lain. Benda macam ni susah. Bila susah, tuan guru saya pernah buat contoh. Tuan guru saya pernah buat contoh di sini. Kita nak kerti macam mana lekat dan tengah ni. Kita tak boleh faham lekat dan tengah macam mana ni. Sebab benda saya kena fikir. Seperti mana tuan guru saya kata, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia cerita kepada sahabat-sahabat dia benda-benda seperti ini, seperti makul, maka sahabat dia tak mengira tak nampak. Maka bila tak nampak, dia tolong dengan tamsil, dia tolong dengan tashbih, tolong dengan umpama. Seperti hadis Nabi yang Nabi cerita, iyyakum wal hasadah, yani uhadirukum, aku menakuti akan kamu, al-hasada, akan dengki itu. Sebab apa dengki aku menakuti? Ialah dengki itu innal hasada yakulul hasanah. Karena dengki itu jenis makan kebajikan. Dengki makan kebajikan, tak nampak makan macam mana? Makan macam mana? Itu sudah fikir. Kalau orang fikir betul-betul dia nampak. Sebab benda makul. Bila takut sahabat duduk jadi wawah tak faham elok, maka Rasulullah bawa mari tanzil, bawa mari pula tashbih, cuba dengan hasad tadi. Kama yakulun, kama takuluna al-hadaba, seperti mana kayu api makan kayu, seperti mana api makan kayu. Jadi ambil dengki seperti api, ambil hasanat seperti kayu. Nampaklah api dulu makan kayu. Apa? Dimakianlah hati. Sudah belum? Apa nak cerita? Satu sifat yang ada betul-betul di zat Allah Subhanahu wa taala. Maka benda yang ada ini dua. Jaga, benda ada dua. Yang pertama, benda ada bahawa diri sendiri, tak ada nok kepada, tak tegak di benda lain, tak lekat di benda lain, waktu panggil zat. Panggil zat. Dan ada satu lagi, benda ada, tapi ada dia kena lekat di benda lain, kena jelira di benda lain, kena tupai di benda lain, waktu panggil sifat. Apa sifat apa? Waktulah kita pada sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Kalau hak Allah sifat ma'ani, kalau hak kita panggil ma'ani, bukan hak kita panggil satu lagi Allah. Jadi tuan kita ni ibarat betul ni. Ibarat betul ni, musannif kata perkara yang ada. Dia tak boleh bahasa yang bahasa ada. Kalau dia bagi yang bahasa ada, maksudnya silap.
Sebab apa? Sebab yang ada dengan yang bahasa ada ni umum yang bahasa ada lagi. Tiap-tiap wujudi tak pasti maujud. Tiap-tiap maujud pasti wujudi. Tiap-tiap ada pasti benda bahasa ada. Tiap-tiap benda bahasa ada tak pasti ada. Dalam contoh. Saya contoh kudrat, iradah, hayat, ilmu, samuk, basar, kalam. Hak tu maujud. Ada. Lagi pula benda tu bahasa ada tu. Ada pun kudrat, lawan dia lemah. Iradah, lawan dia lalai, leka, lupa. Hayat, lawan dia mati. Dan basar, kalam sampai akhir, lawan dia ada. Maka hak tu panggil wujudi. Lemah, wujudi. Mati, wujudi. Dan bisu, tuli, buta, wujudi. Tapi bukan wujud ada. Hak tu madem, tak ada Allah. Buat tubik sikit dalam sekali. Biasa buat tubik tu biasa dengar. Dia tak ada bapura. Bapura ni bak payah. Dia ada sebagai faridah lah. Buat tubik sikit kali. Kita kena ingat istilah. Yang ada, yang bahasa ada, yang empat benda, yang kuliah. Dua pasal. Maujud, bahasa Arab panggil maujud dan wujudi. Makdum dengan adami. Yang dua. Yang dua. Tiap-tiap maujud pasti wujudi. Tiap-tiap wujudi tak pasti maujud. Jaga. Dan terkadang wujudi tapi makdum. Ada pun kita kata kudrat, lemah wujudi tapi makdum di Allah. Sebab apa? Sebab ada di makhluk. Dan tak lemah. Tak lemah itu waktu apa? Sudah pada Adam. Waktu Adam itu bukan makdum, waktu Adam. Lemah tu makdum. Tapi kalau tak lemah sudah pada Adam. Yang bahasa tak ada. Payah sikit tak apa. Lama sekali. Baik. Perkara-perkara sifat-sifat yang ada dengan jalan lekat dan dengar lain. Maksud dia nak cerita sini, apakah sifat ma'ani? Sifat yang ada di zat Allah Subhanahu Wa Taala itu. Sifat yang ada pula di zat Allah Subhanahu Wa Taala itu. Itu ringkas. Sebab kau boleh kata ma'ani hak tu dinamakan tujuh sifat tu sifat ma'ani. Sebab kau dilaksana kerana bahawasanya iyo. Kerana bahawasanya iyo. Hak mana ni? Iyo ni. Iyalah guna kepada tujuh tadi. Iyo tu artinya iyo tu tujuh sifat itu. Iyalah ibarat apa perkara yang ada dirinya. Ya kitabnya boleh jauh itu. Perkara yang ada dirinya. Lain kitab lain tak boleh dirinya. Ada pada kharijin. Ya boleh ada. Tapi kitab ni ada pada diri. Patutlah ada pada kharij. Maka dua. Ada pada kharij kena pada diri pula. Ada pada zihir bukan tak. Kalau ada pada kharij contoh. Saya contohlah. Saya buat gambar lembu. Ialah lembu punyai kepala 20. Saya buat gambar. Di gambar tu ya ada lembu dah. Ada lembu pada 20. Tak ada waktu lah otak kita dia. Untuk rekor-rekor buat situ. Rekor-rekaan tu situ. Waktu panggil maujud fi ni bahasa Arab panggil. Ada dalam otak. Tapi hak ada sungguhnya lembu kepala 1. Waktu pada diri. Pada kharij. Baik. Kita tengok di luar sikit. Di luar. Ada lagi 5 minit insya-Allah. Di luar. Tunggu saya baca di luar. Dan tunggu lain tak baca, saya baca. Tunggu saya. Ayat ke-9, qauluhu ibarat apa perkara yang ada. Maksudnya perkara yang ada hak yang sedia. Nak cerita sini tujuh sifat hak ada tu hak yang sedia. Yang sedia ada di zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah. Sebab mana? Sebab kalau ada itulah salahikan orang-orang
yang dulu. Sebab itulah hamba salahkan jawab salahi. Hamba salahkan orang-orang dulu, yakni ulama-ulama jauh. Ulama rakyat halaf Di kalau yang dulu tu ulama-ulama di Nusantara kita. Ulama-ulama jauh. Dia salah pada terjemuhkan nama-nama ini sifat. Terjemuh salah dengan kata hamba. Salah dengan kata hamba ialah kalau hayat terjemuh dengan hidup. Adapun kitab Faridah dia kata hayat arti hidup. Durus Sami kata hidup. Sirajul Huda kata hidup. Dia kata hidup. Salah dia lah hidup Dan pengetahuan, orang lain kata mengetahui. Dan berkuasa, orang lain kata kuasa. Dan berkehendak, orang lain kata kehendak. Dan pendengar dan melihat. Waktu kesemua tu dia salah dengan orang. Dan berkata, sebab apa boleh dia salahkan? Ilah salah lagi. Salah itu kerana bahawasanya bibat apa lapar ini. Mana lapar ini? Lapar hak ubuh po. Jaga rujuk tombe ya. Lapar hak ubuh po itu. Lapar ini, lapar ubuh po tu menunjuk atas barang, atas perkara yang ada. Menunjuk tak ada. Kudrat ada, iradah ada, sama ada, hayat ada. Sebab tu ya ubuh po tu tunjuk tak benda ada. Benda ada yang bergilir ganti dengan segala lawannya. Lawan benda ada yang mustahil lawan. Kudrat ada tak? Ada. Lemah, lawan dia lemah. Lemah ada tak? Ada. Lemah ada juga, tapi tak ada di Allah. Ada. Sebab apa? Dan dia kata ada. Dia orang lana orang buta. Dia Allah makta buat dah buta. Baik. Lagi dia salah lagi. Lagi yang tiada baginya permulaan. Sebut kata penghidup. Sifat khawas ada tu tak ada permulaan, hak qadim semua. Dan tidak ada keseluruhan baqa. Penghidup, pendengar, melihat, berkata, pengetahuan, berkuasa, kesemua itu benda hak ada lagi pula qadim. Tu dia kait dulu tadi. Yang sedia, yang ada, yang sedia. Bila sedia, tentulah tak ada permulaan dan tak ada kesudahan. Jangan boleh dua apa. Dan tiada bermasa. Tak pakai masa ni. Ini takdir pada tidak kesudahan. Maka dengan ini terjemah nyatalah maksud yang dituntut pada ini penjaraan. Terjemah buah-buah tu ni maksud pada cara sifat ma'ani. Ini penjaraan sifat ma'ani. Dan hilang iskal. Dan hilanglah kita muskil daripada hati-hati orang yang berakal. Bila orang akal, tak ada wahang dah, tak ada muskil pada kata berhidup, hidup tak benda ada. Kalau kata hidup, tak muskil lagi. Benda ada ke benda subuh ni? Kena pada samarak kan, kena pada sifat. Ada celai. Kemudian bersalahan terjemuh orang yang dulu, lama dulu, terjemuh dengan kata hidup dan mengetahui dan kuasa dan menghadapi ataupun kehendak dan mendengar dan melihat dan berkata-kata orang dulu, maka sangatlah membawa muskil. Muskil banyak. Sebab apa muskil? Kerana menunjuk atas perkara-perkara, atas sifat-sifat yang tiada ada dirinya. Sifat bukan ada tu. Sebab kehendak bukan ada tu samarak. Samarak bukan ada tu. Cuma boleh duduk sikitnya kerana takrif dia. Apa arti hidup? Hidupnya apa arti hayat? Arti hayat hidup. Apa hidup? Iaitu satu sifat yang ada di ta'arif. Kalau tak boleh takrif tu, ya. Seperti mana usul tahqiq, dia tak boleh takrif. Hayat arti hidup, kita tak boleh takrif tu. Lalu kalau tak bagi lagi harus lalu. Tak syarat tahqiq. Syarat tu. Kemudian dia kata itu atas perkara yang tiada ada dirinya. Hanya perkara-perkara yang dikira-kira. Apa perkara kira-kira? Yakni kita pada umur iktibari. Kira-kira dengan fikiran yang tiada tentu bergilir ganti dengan lawan-lawan yang mustahil. Tak tentu lagi. Kalau tu tak ada lawan mustahil. Nak kata hidup, lawan mati tak. Hidup tu lawan mati. Bukan hidup tak ada lawan.
Kuasa. Kuasa bukanlah lemah. Berkuasa tu lemah. Sebab apa? Sebab kuasa bukan benda dah. Kuasa kena pada sama sifat. Tak ada kan? Baik. Dan lagi pula ada permulaan dan ada kesudahan. Ada mula, ada sudah. Dan bagi kebanyakannya, banyaknya ada sudah, ada permulaan. Dan pada bila-bila, waktu bila? Mana bila? Kalau apa? Kalau nak buat tu, kalau nak buat ni, tahu benda tu, tahu benda ni. Dia bila tahu benda wajib, tahu benda khair, dia bila tu. Maka sekalian itu pada fikiran hamba takluk segala sifat-sifat itu. Semua tu panggil takluk pada fikiran dia. Ni kata sambung ni, jaga. Dia panggil penghidup, panggil hidup, panggil kuasa, panggil kehendak, panggil berkata-kata, yang panggil takluk. Orang panggil jalan mudah-mudah. Padahal bukan takluk lagi. Takluknya kena pada satu lagi tu. Kuasa bukan takluk lagi. Kuasa apa? Kuasa mengadap. Baru sampai takluknya. Kakak ni cakap tak sama jaga lah. Pada fikiran hamba takluk segala sifat-sifat itu melainkan hidup. Mereka sifat hayat ni tak ada lah. Takluk. Maka iaitu daripada sifat maknawiyah. Jaga ni. Dia dua. Maka iaitu hidup tu daripada sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah mana pula dah ni? Jaga. Maknawiyah ni bukan kamu qadira kamu hayat ni. Jaga. Maknawiyah yang ada dua. Maknawiyah dengan mana samaratus sifat di sini. Bukan? Maknawiyah yakni samaratus sifat, buah bagi sifat. Sebab itulah Mu'tazilah dia tak jadi kafir walaupun dia ingkar, walaupun dia nafikan tentang berkuasa, tapi dia isbat kuasa. Tuhan itu tak ada berkuasa, Tuhan tak ada berhidup, Tuhan tak ada berhidup, Tuhan tak berkata, tapi dia berkata, tapi dia kuasa, tapi dia kehendak. Apa? Dia isbatkan samara. Sifat tak ada, tapi Tuhan kuasa. Kuasa apa? Kuasa dengan zat, kehendak dengan zat, berkata dengan zat. Iya. Habis. Masa buat mereka. Maka iaitu daripada sifat maknawiyah. Sehingga-hingganya terjemah hamba itu memperasankan. Memperasankan dia buat lagi dari bahasa juga dia memperasankan, yakni mewahamkan alat-alat bagi mampu-mampu terjemah mereka itu. Jadi buat tu kata tapi jadi Allah. Sebab apa? Mana Allah? Kalau Allah ni orang buat rumah masa dulu lah. Masa dulu rumah raya ni kebal kayu dah, tak paku, tak masuk kayu sungai tua-tua tahu dulu. Mohon ada pula tembok. Cakap tak tembok? Dah. Mohon ada tak penembok? Aku nak tembok. Penembok nak tembok. Jadi penembok tu Allah. Tak ada tembok lah. Dimen. Rumah hang lah. Selok tak? Selok apa? Selok tak cakap. Selok dengan penyelok. Rumah hang ni kena korek apa? Korek dengan korek tak? Korek dengan korek. Pupuk. Takut rasa dengan Allah. Dah dia kata. Sebab tu dia tak berani dah. Di sini dia kata, tak salah. Dia pasal macam tu pada mereka. Maka hendaklah kita tolak di makian itu, waham itu. Tolak di makian itu, waham tadi. Pada ketika rasa itu dengan tersunyi Allah Ta'ala daripada Allah. Allah tak ada Allah. Mukhalafatuhu ta'ala hawani, tak ada pakai Allah. Kalau kita ni tak ada Allah tersebut. Nak selok dengan penyelok, nak kunci dia kan, kunci dia tu, betul kan, nak korek dengan korek, nak tepuk dengan tu, nak kaji dengan pengkaji tu. Terguru salah sekali. Dia sebut lah kau pokok Allah. Tak tahu lagi. Habis. InsyaAllah dek dua tu dia di situ lah. Lepas tu baca sedikit dua tu. Saya baca segerak saja. Iaitu hak kata nak perasan-perasan, wahai-wahai kata Allah tu kata Allah. Kenapa? Allah tu sunyi, Allah tu ialah tak bersifat dengan alat-alat macam tu, nafi dengan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawa. InsyaAllah kita sambung balik pada muka kita, iaitu kita ambil dalam materi semula. Bibat apa perkara yang ada dirinya pada zat Allah Ta'ala, bukan terasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.